Selamat sejahtera, nama saya Leong Zixuan, nombor matriks A20185. Saya akan membentangkan tugasan projek individu bagi kursus LMRR 1522, Perancangan Projek dan Projek Liberal, semester 1, sesi 2023-2024. Kenyataan skop projek. Nama projek ini ialah kaji selidik berkaitan penerimaan pelanggan bagi produk makanan baru yang dikeluarkan oleh syarikat XYZ di beberapa lokasi strategik sekitar Kuala Lumpur. Tempoh pelaksanaan projek adalah selama 4 bulan, iaitu dari 1 Ogos 2024 hingga 30 November 2024. Objektif projek ini iaitu menjalankan kaji selidik untuk memperolehi maklumat berkaitan penerimaan produk makanan baru yang dikeluarkan oleh syarikat XYZ di kalangan pelanggan, terutama mereka yang inginkan kelainan daripada produk-produk yang hampir sama di pasaran. Deliverables bagi projek ini iaitu ruang soal selidik, pengumpulan data, analisis data, laporan kajian dan pembentangan. Milestone bagi projek ini ialah projek mula, ruang soal selidik dihasilkan, respons pelanggan mengenai produk makanan baru tersebut berjaya dikumpulkan, analisis data selesai, laporan kajian disiapkan, pembentangan hasil kajian selesai dan projek tamat. Laporan teknikal dalam projek ini ialah jumlah pekerja yang diperlukan untuk mengedarkan berapa soal selidik kepada pelanggan di pesaraya yang ditetapkan. Hadap pengejalan bagi projek ini ada dua. Yang pertama, kaji selidik dijalankan dengan menggunakan instrumen soal selidik ringkas, iaitu questionnaire. Yang kedua, kaji selidik dijalankan di pasaraya-pasaraya besar seperti Jadusco, Aeon Mall, Bangsa Shopping Centre dan Pavilion. Tinjauan dengan pihak berkepentingan. Pertama, cara projek mengenai pelaksanaan kaji selidik ini diserahkan kepada pengurus besar syarikat XYZ bagi kelulusan dan pelaksanaan. Yang kedua, penghasilan laporan dan pembentangan hasil kajian kepada pengurusan syarikat. Seterusnya, kita boleh menghasilkan work breakdown structure iaitu WBS. Main deliverables iaitu kaji selidik berkaitan penerimaan pelanggan bagi produk makanan baru yang dikeluarkan oleh syarikat XYZ di beberapa lokasi strategik sekitar Kuala Lumpur. Terdapat 5 major deliverables iaitu ruang soal selidik, pengumpulan data, analisis data, laporan kajian dan pembentangan. Bagi pengumpulan data, terdapat 2 sub-deliverables iaitu kenal pasti lokasi kajian, pengedaran ruang soal selidik kepada responden. Dan bagi analisis data pula, sub-deliverables-nya iaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Bagi laporan kajian, sub-deliverables-nya iaitu hasil kajian dan semak semula dan penambahkan laporan. Selepas menghasilkan WBS, kita boleh menghasilkan jadual projek. Tapi sebelum itu, kita perlu merancang turutan aktiviti. Contohnya, kita boleh merancang turutan aktiviti dengan menggunakan jadual yang ada tugas, jangka masa, resesa dan nota. Pertama sekali, kita perlu merancang aktiviti yang perlu dijalankan dan merancang jangka masa yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti tersebut. Contohnya, untuk deliverables yang pertama, ruang soal selidik, terdapat 2 aktiviti di bawahnya dan jumlah masa yang diperlukan adalah sebanyak 7 hari. Milestone bagi deliverables ini adalah ruang soal selidik dihasilkan. Bagi deliverables yang kedua, iaitu pengumpulan data, terdapat 2 sub-deliverables di bawahnya dan sub-deliverables yang pertama ada 1 aktiviti di bawahnya dan yang kedua ada 2 aktiviti di bawahnya. Jumlah masa untuk pengumpulan data adalah selama 26 hari. Milestone bagi deliverables ini adalah respon pelanggan mengenai produk makanan baru tersebut berjaya dikumpulkan. Seterusnya, untuk deliverables yang ketiga iaitu analisis data. Jumlah masa yang diperlukan untuk menjalankan analisis data adalah sebanyak 34 hari. Milestone untuk deliverables ini adalah analisis data selesai. Dan bagi laporan kajian, jumlah masa yang diperlukan adalah sebanyak 16 hari. Dan milestone-nya adalah laporan kajian disiapkan. Dan seterusnya pembentangan, jumlah masa yang diperlukan adalah sebanyak 4 hari. Milestone-nya ialah pembentangan hasil kajian selesai. Dan akhirnya, projek tamat.
Seterusnya, kita perlu menentukan predecessor. Predecessor adalah di mana apa aktiviti yang perlu disiapkan sebelum sesuatu aktiviti yang seterusnya boleh diteruskan. Contohnya, untuk menjalankan aktiviti membahagikan pekerja untuk bertugas di lokasi kerja yang ditetapkan, browser selidik perlu dihasilkan. Dan selepas itu, dan seterusnya, contohnya untuk mengindahkan browser selidik kepada responden yang memerlukan 25 hari dan mengumpul semula browser selidik yang telah dijawab oleh responden juga memerlukan 25 hari. Tetapi, dua-dua aktiviti ini boleh dijalankan secara serentak, iaitu mengindahkan browser selidik dan mengumpul semula browser selidik boleh dijalankan secara serentak, maka di predecessornya boleh ditulis sebagai start to start, iaitu apabila ini mula, ini juga akan mula. Maka jumlah masanya akan menjadi 25 hari sahaja. Selepas kita hasilkan dua aktiviti, kita boleh menghasilkan satu cadakan dengan menggunakan software Project Libre. Kita boleh masukkan aktiviti yang telah disenaraikan sebelum ini dalam kolom ini dan masukkan duration, dan start dengan finish ini akan secara automatik dimasukkan oleh sistem, dan kita juga perlu memasukkan predecessor bagi aktiviti-aktiviti. Dan seterusnya, cadangan akan dihasilkan. Ini adalah cadangan yang dihasilkan oleh software Project Libre. Projek kita bermula pada 1 Ogos dan tamat pada 30 November. Ini bermaksud start to start, di mana aktiviti ini perlu start dan pada masa yang sama aktiviti ini juga akan start secara serentak. Dan bagi ini pula adalah finish to start, di mana aktiviti ini perlu finish dulu, baru aktiviti ini akan start. Yang berbentuk diamond ini adalah milestone. Sekian, terima kasih.